Sayang, sayang tahu tak? Malam ni sayang cantik sangat. Macam bidadari. Sayang ni cantik sangat. Abang ni dah kenapa? Abang patut biat Saya pakai macam ni, selekeh macam ni, abang cakap saya cantik. Kalau ia pun nak bawa saya makan macam ni dengan lilin bagai semua, bagilah tahu awal. Bolehlah saya bersiap untuk abang. Ini pakai macam ni, kata macam bidadari. Tak apa-apa je abang ni. Tapi abang ikut je lah. Selalunya bila orang putih nak bagi bunga, dia akan buat macam ni. For my trip. Sweet ke tak tu? Sweet ke tak? Sweet kan? Dia kata pakai macam ni pun panggil bidadari. Candlelight dinner dapat bunga. Itu dia sedutan drama romantika Bulan Madu. Dan biasalah Hawa kan. Biasa bila kita cakap honeymoon ni, orang akan fikirkan yang kena mewah, kena pergi percutian ke luar negara dan buat benda-benda yang akan orang kata rasa sweet-sweet lah kan. Wah, tengok kat Instagram cantik gambar. Betul, itu satu. Lagi satu, honeymoon ni bila awal-awal perkahwinan je. Jadi hari ni kita nak tahu apa sebenarnya persepsi orang lah mengenai honeymoon dan sepatutnya kita tukar tak persepsi itu. Jadi kita bersama dengan Encik Syaiful selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Encik Syaiful sihat? Alhamdulillah sihat seadanya, syukur. Terima kasih. Bila pergi honeymoon tu Encik Syaiful? Saya baru pergi beberapa bulan yang lepas. Oh, dah sempat lah. Tapi honeymoon pun satu family lah. Okey, ini lain sedikit honeymoon bersama dengan family. Jadi mungkin Encik Syaiful boleh terus kongsikan apa sebenarnya yang boleh kita fahamkan dengan honeymoon ataupun fasa honeymoon ni memang bila kita berkahwin sahaja ke lepas kita berkahwin pun berterusan? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini topik yang saya rasa menarik untuk dibincangkan dan saya dapat rasakan aura semangat pengacara dua orang hari ini iaitu Hawa dan juga Sugita tentang topik yang nak bincang pada hari ini. Tak pernah honeymoon, tak pernah pergi honeymoon. Itulah tu. Tapi dia punya semangat dia tu lain macam lah. Okey, sebelum saya nak pergi untuk menjawab soalan yang Sugita tanyakan tadi, saya dulu nak bertanya kepada dua pengacara. Dia asyik tanya panel kan. Kali ni panel nak tanya pengacara. Okey, saya nak mulakan dengan Sugita dulu kan. Apa yang Sugita faham tentang honeymoon? Okey, bagi saya lah kan, walaupun tak pernah pergi honeymoon, biasa kita kaitkan dengan dua orang sahaja sebagai pasangan suami isteri yang pergi honeymoon. Tapi saya rasa kalau kita ada dah family, dengan satu keluarga tu pun kita boleh pergi honeymoon. Apa jua aktiviti. Kita berkebun pun boleh dijadikannya sebagai honeymoon. Dia best, sweet-sweet. Kita tanya Hawa pula. Wow. Hari ini kita bertukar. Mungkin rancangan lelaki hari ini. Lelaki hari ini. Jangan marah. Okey. Apa yang Hawa harapkan bila pergi honeymoon? Okey, apa yang harapkan ialah ketenangan. Masa itulah kita nak kenal lagi antara satu sama lain walaupun dah bertahun-tahun kan. Masa itulah kita nak ingat balik kenapa di awalnya kita pilih untuk kahwin kan. Dan macam mana kita nak teruskan lagi kebahagiaan tu. Okey, terima kasih. So, tuan-tuan penonton yang saya kasih sekalian, hari ini kita mendengar jawapan daripada teori. Sebab dua-dua ni bujang terang-terang, jadi mereka menyatakan teorinya takrif bagi honeymoon itu sendiri. So, yang saya nak bawa pada hari ini, saya tidak mengatakan apa yang Sugita tu salah ataupun Hawa sampaikan ada salah. So, maksudnya setiap manusia mempunyai persepsi yang berbeza-beza terhadap honeymoon itu sendiri. So, dan topik kita hari ini kita membincangkan tentang tiap hari honeymoon. Betul tak? Betul. So, dia terlalu subjektif untuk kita spesifikkan bahawa honeymoon ni mesti macam ni. Tetapi yang saya nak katakan bahawa bila sebut saya tentang honeymoon ni, apa yang Sugita kata betul, apa yang Hawa katakan betul, dan biasanya kajian di lapangan pun akan mengatakan benda yang sama, iaitu dia tak lari daripada yang pertama, masa. Iaitu masa yang kita peruntukkan bersama dengan pasangan. Kalau tak ada masa tu, tak adalah namanya honeymoon, betul? Takkanlah duduk sorang-sorang, diteman dik kucing ke, diteman dik binatang ke. Dia tak jadi honeymoon macam tu dengan pasangan, betul? So, yang pertamanya masa. Yang keduanya, dia mencapai ataupun mencari
yang dinamakan sebagai kebahagiaan daripada aktiviti tersebut. Maka kalau ada dua perkara ini, maka lahirlah yang kita katakan tadi tu honeymoon. Sebab dia tak dipisahkan. So kalau kita kata kita nak mencari kebahagiaan semata-mata tanpa ada mendapat masa daripada pasangan terbaik, so dia tak jadi juga. So kalaulah kita katakan kita nak ruangkan masa je, tapi pergi bertengkar, bergaduh dan sebagainya, pun tak jadi apa. Betul. Itulah Encik Syaiful. Bila kita cakap tentang honeymoon ni juga, dia tak semestinya lokasi tau. Tak semestinya nak kena pergi ke hotel, nak kena pergi ke pulau-pulau peranginan baru dikatakan honeymoon. Emosi ni pun kita cakap honeymoon juga. Tapi bila dikatakan hari-hari honeymoon ni, seolah-olah hari-hari happy, tak ada konflik langsung. Macam mana tu? Selepas sini Lepas sini, okey. Di situ ada ketenangan hari-hari honeymoon. Dan awak dan Encik Syaiful, kita nak dengarkan apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Pada saya, orang yang dah 20-30 tahun berkahwin pun boleh honeymoon juga. Nak mengeratkan lagi hubungan suami dan isteri, nak create new momen-momen manis yang baru, dan bila kita ingat pada momen tu kan, kita rasa lebih seronok lagi, lebih meriah, lebih ceria lagi hubungan tu. Dan kalau tiada langsung honeymoon dalam masa setahun, jadi hubungan jadi agak hambar di situ. Honeymoon akan menjadi momen yang tentunya ingin selalu dikenang. Kita dapat mengenali pasangan halal kita dengan lebih rapat, masa untuk bersantai-santai, berbincang dari hati ke hati. Kekangan masa mungkin akan berlaku pergaduhan atau perselisihan faham kerana kita tiada masa untuk berbincang dengan pasangan. Bagi fahaman saya juga, dalam sesebuah perhubungan, honeymoon ni perlu ada pentingnya untuk mengekalkan semula ataupun mengembalikan kenangan-kenangan macam cinta pertama kita dulu, dan juga mungkin ada me time, ada spend time family dan keluarga, anak-anak, dan paling penting, paling utama kita recharge balik hubungan dan tenaga antara suami isteri. Jika pasangan suami isteri tidak ada langsung honeymoon, ia akan menjejaskan dan membawa kesan negatif kepada emosi pasangan tersebut. Pandangan saya sendiri adalah di mana sekurang-kurangnya at least setahun sekali, ataupun why not kita letakkan dalam 3 bulan sekali, adalah antara tempoh waktu yang baik untuk kita melakukan honeymoon bersama suami isteri. Amboi, macam-macam jawapan yang dikongsikan tu kan. Apa pun kita nak tanya jugalah pengalaman daripada tetamu selebriti kita pada hari ini, tetamu yang cukup istimewa sekali bersama kita di Wanita Hari Ini. Hari ini kita bersama dengan Datin Rebecca Nur Al-Islam Ahmad di studio. Khabar Datin? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sihat. Alhamdulillah, itu paling penting. Terima kasih luangkan masa untuk kita hari ini, Datin. Terima kasih. Okey, topik hari ini cukup membahagiakan hari-hari honeymoon. Kita nak dengarkan pendapat Datin Rebecca dulu. Aduh. Kita kena raikan Datin. Kita kena raikan dua host ni. Aduh, hari-hari honeymoon. Sebelum tu saya nak tanya, tiga-tiga ni dah berpunya ke? Saya dah, setakat ni saya dah. Kami baru saja berkongsi. Dua-dua tak pernah honeymoon. Encik Syaiful baru berpunya. bersama keluarga. Hari-hari honeymoon ni memang kena ada. Sebab kalau orang kata kalau kita tidak menyemarakkan cinta dalam suasana berumah tangga tu, difficult untuk kita nak, orang kata nak mempertahankan rumah tangga. Sebab marriage ni bak kata orang is not easy. Nampak easy tapi tidak semudah yang dijangka. Betul. Kan kadang-kadang ada orang baru 2 tahun kahwin dah dah diberi dugaan. Betul. Kan kadang-kadang 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang tak ada anak diberi dugaan, kadang-kadang anak ramai pun diberi dugaan. Jadi macam mana untuk kita nak mencari, orang kata mencari kebahagiaan tu, yang orang kata boleh lebih lama, boleh sampai insya-Allah kalau kita kahwin ni kita nak sampai ke jannah. Kalau boleh tak naklah 2 tahun 3 tahun rumah tangga kita, masjid yang kita bina selama ni anak-anak tengok runtuh, tak nak, sedih kan. Lagi-lagi kalau berumah tangga ni, orang kata kalau dah anak ramai, rumah tangga
hancur habis. Kesian dekat anak-anak. Ya, betul. Jadi macam mana untuk kita nak memberi kebahagiaan tu kekal insya-Allah. Itulah tajuk dia hari ni. Hari-hari kita kena honeymoon memang. Hari-hari sebenarnya kita kena anggap pasangan kita tu kekasih kita sebenarnya. Walaupun tidak semudah yang kita cakap ni sebenarnya. Kita kenalah masing-masing kena memainkan peranan yang penting. Baik suami, baik isteri. Kalau isteri merajuk, suami kenalah buang ego, kenalah pujuk. Kalau si suami pula yang mengada-ngada, kan? Suami pula yang merajuk, si isteri ni kenalah memainkan peranan penting. Kadang-kadang ego tu yang boleh meruntuhkan rumah tangga. Jadi ego tu kita kena buang. Kalau betul kita sayang pasangan dan anak kita, pada pandangan saya. Ya, Dato' pun dah sentuhkan tentang isu emosi juga kan. Bila honeymoon ni kita ingat kena pergi ke satu lokasi. Tapi bila dah pergi tu bercuti, perasaan tu tak best antara suami isteri macam mana pula kan. Jadi kita nak tahulah Datin, dalam hari-hari honeymoon ni macam mana kalau ada perkara sikit-sikit yang buatkan kita rasa cepat marah dan kita nak jadikan macam setiap hari kalau boleh rasa sayang tu sama seperti awal-awal perkahwinan dulu. Susah nak cari. Masya Allah. Okey, sebenarnya kalaulah itu yang saya kata, sebenarnya dalam rumah tangga ni dia bukan memainkan satu perasaan, dia memainkan dua perasaan, iaitu perasaan kita dan juga pasangan kita. Jadi kita dan juga pasangan kita ni kena pandailah. Sebab kata saya tadi, kalau kita betul-betul menyayangi pasangan kita, kita cuba, contoh dia, balik kerja katakan pukul 5, kan? Kita cuba macam pukul 5 tu suami kacau isteri dulu ke? Macam sayang, you dah habis. Kalau dah habis, jomlah kita pergi kopi dulu ke, pergi minum-minum dulu. Sebab kalau dah balik, anak ramai ni 8 orang. Contoh macam saya 8 orang lah. So kalau balik ni anak ramai, macam tu. So jadi kita pergi kopi dulu, quality time sekejap. Dapat 1 hour, 2 hours for coffee. Dekat mana-mana lah, shopping mall, pergi sekejap. Lepas tu balik, jumpa anak-anak. So jadi lagi rasa orang kata, pasangan ni kena sentiasa bercakap lah sebenarnya. Kena sentiasa berbual. Kadang-kadang kalau dah hilang komunikasi tu, perbualan di antara suami isteri hilang, habis. Itu bahaya. Kita cari peluang, kita create peluang tu. Tapi Encik Saiful, itu kalau pasangannya saling memahami. Tapi ada pula yang tengah masak, suami datang tanya, jom pergi kopi. Alah awak ni, saya tengah masak, ada banyak lagi kerja nak pergi kopi. Tak payah duduk rumah. Macam mana situasi macam tu? Tak romantik langsung. Okey, terima kasih Surita. Wow, hari ini Datin kita terpaksa dengar teori-teori yang dikemukakan orang bujang ni. Tapi bersedia tak apa. nak buat persediaan tapi tak apa. ni. Jangan risau. Sebab apa? Saya nak sentuh apa yang Datin katakan tadi betul. Sebab Surita pasangan ni, dia kena ingat, pepatah dia mengatakan bahawa orang yang berjaya adalah orang yang menjadikan hari ini lebih baik pada hari semalam. Orang yang terpedaya apabila menjadikan hari ini sama macam semalam. Dan orang yang gagal dianggap orang yang menjadikan hari dia hari ini lebih buruk daripada hari semalam. So samalah bila kita dah berumah tangga dan sebagainya, kita faham untuk kita berjadi di tahap yang duduk dalam kelompok orang yang sentiasa berjaya, iaitu hari-hari dia tu lebih baik daripada hari yang semalam. Subhanallah, bukan benda yang mudah Datin untuk dikekalkan, dan sebagai manusia mungkin benda itu adalah mustahil. Tapi apa yang Sugita katakan tadi betul. Ada kalanya waktu untuk kita bermesra tersebut mungkin waktu itu tak berapa dianggap sesuai oleh kita punya pasangan, sebagai contoh. So yelah, bab kata juga tengah sibuk masak, tang-tung-tang, time itulah suami nak bermanja-manja. Dia tak kena lah kan. So dalam hal ini kedua-duanya perlu bijak, perlu bijak untuk mencari waktu. Sebab saya katakan tadi, bila sebut honeymoon, dia tak akan lari daripada dua perbuatan, iaitu melapangkan waktu ataupun meluangkan masa. Sebab kata yang Datin kata tadi, pergi coffee time dan sebagainya. Nombor 2, apa hasil yang kita nakkan daripada waktu yang kita spend tu? Of course, kebahagiaan. Sebab itulah ada pepatah mengatakan bahawa kita ni kalau kita nak cari kebahagiaan itu, mungkin kita sukar untuk mendapatkannya. Tetapi kalaulah kita didik hati kita untuk mensyukuri dan berlapang dada dengan apa sahaja yang kita ada tersebut di sekeliling kita tersebut, dan insya-Allah dia bahagia tu dia akan menjelma. So means maksudnya macam yang Hawa katakan tadi, persepsi masyarakat ataupun masyarakat yang ada kat luar sana, kalau sebut honeymoon mesti kena tempat yang mewah. So lepas tu overseas sebagai contoh kan. So bila tak salah, saya kata bagi yang mampu tak salah. Betul. Itu tak jadi masalah.
Tetapi bagi yang dia melihat dari kacamata pasangan dia sendiri yang mungkin tak mampu untuk menyediakan keadaan ataupun situasi tersebut, maka seharusnya dia kena berlapang dada. So kena berlapang dada. Bak kata tahu kalaulah dah jiwa tu Datin nak ambil time bersama tu, nak romantik, belakang rumah pun boleh jadi. Betul. Kan bentang tikar jadi cantik kan. So tetapi masalahnya budaya sesetengah masyarakat ini terdidik dan terarah. Because faktor dia melihat faktor persekitaran itu, dan faktor persekitaran itu dijadikan kayu ukur kepada dirinya dengan pasangan, itu saya rasa tak berapa nak baguslah. Secara tak langsung nanti dia menzalimi ataupun dia memberi beban kepada pasangan tersebut. Dan boleh dikatakan setiap hari adalah proses untuk kita pelajari sesuatu mengenai pasangan kita. Tak kisahlah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun dah kahwin pun kan. Dan bagi Datin sendiri, betapa pentingnya honeymoon ini Pak Datin? Sebab biasa bila cakap honeymoon, orang akan kaitkan hanya pasangan sahaja. Dua orang ni pergi mana? Honeymoon ke? Tapi kalau Datin sendiri dengan anak-anak, Encik Syaiful pun bawa anak-anak sekali. Jadi macam mana ataupun betapa pentingnya honeymoon bagi untuk Datin? Me time orang kata kan? Me time. Alright, okey. Bagi pandangan saya, kalau dalam beralam rumah tangga ni, honeymoon yang berdua tu kadang-kadang memang terus terang saya cakap memang dah berkurang. Sebab apa? Sebab anak ramai, anak memerlukan time, anak kecil ni lah anak memerlukan kasih sayang kita. Anak-anak kita sikit-sikit nak mami, nak papa, nak mami, nak papa. Jadi kalau kita mengambil masa honeymoon ni macam terlalu lama, maksudnya macam contohlah suami colik saya 4 hari tak ada. Macam tu kan. 4 hari tak ada, meninggalkan anak-anak dengan pembantu sahaja. Anak-anak ni akan jadi macam tercari-cari sebab ada anak yang dah besar macam contoh 9 tahun, 8 tahun yang pandai dah pegang phone, mami where are you? Mami kenapa tak balik lagi? Mami 2 malam dah tak nampak. Benda macam tu membuatkan honeymoon kita pun macam tak best. Terus terang saya cakap, itu adalah alam rumah tangga. So jadi bila kalau you tanya pendapat saya sebagai seorang isteri dan juga ibu, saya lagi suka berhoneymoon membawa anak-anak saya. Itu yang bila suami kata, alah 2 hari ni tak payah bawa anak lah, macam saya macam ibu ni lain tau. Ibu isteri memang lain. Terus terang saya cakap, saya rasa macam kalau bawa anak tu tenangnya hati saya, tenangnya seronoknya anak-anak bersama saya. Saya suka sangat bawa anak-anak. So jadi saya suka anak-anak bersama saya. Saya tak suka, bukanlah tak suka berdua, sorry sayang. Bukan tak suka berdua. Maksudnya saya suka anak-anak bersama saya. Saya dapat melayan anak-anak dan juga suami macam tu. Maknanya mungkin suami waktu malam lah kan. Siang-siang tu bawa lah anak berjalan-jalan macam tu dengan ada suami. Seronoklah, lagi happy saya rasa. Ketenangan lah seperti yang awak katakan ada di situ bersama dengan anak-anak suami. Honeymoon yang ekstra. Okey, kita ada perkongsian daripada penonton kita di Facebook WHI dari Farah Faryanti. Katanya, alhamdulillah walaupun saya dan anak OKU, arwah suami tetap sayang menjaga kami dan tetap ada gelak setiap ada kesedihan kami. Semoga arwah suami ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Amin. Selalu rindu kami pada arwah kerana candanya. Okay. Biasanya bila kita dalam perhubungan ni kan, ada kalanya bila bergaduh tu kita lupa sebenarnya masa yang kita ada bersama pasangan itu kan. Betul. Oleh itu, Encik Syaiful, macam mana kita nak nasihatkan kepada penonton kita ni lah, selagi masa yang ada konflik-konflik tu, janganlah terlalu nak fokus kepada masalah kan. Dan lagi satu pula, risau juga kalau bila dah lama berkahwin ni takut ada rasa bosan, ada rasa stagnan, mendata. Jadi macam mana Encik Syaiful? Okey, satu soalan yang bagus yang Hawa kemukakan. So bagaimana caranya seorang insan tu dia nak maintain kan? Yelah, kita faham emosi ni kejap naik, kejap turun dan sebagainya, dan kita tak pernah terlepas daripada perasaan marah, kecewa, suka, duka dan sebagainya. Tapi macam yang saya katakan tadi, so kebahagiaan itu dia bukan hadir di saat kita memiliki ataupun menguasai kesempurnaan itu semata-mata. Tetapi bagaimana untuk kita mensyukuri keadaan dan waktu yang terjadi pada ketika kita berada di tahap itu. Jadi of course lah untuk yang penonton di luar sana termasuk saya yang bercakap pada hari ini, jangan kita terlalu meletakkan kesempurnaan yang kita inginkan di bahu ataupun di dalam ataupun kepada pasangan kita. So kita tak akan dapat benda itu semua. Dan tetapi letakkanlah perkara itu juga, tanggungjawab itu adalah kepada diri kita. Dan apa yang paling penting Datin, nanti mungkin boleh kupas nanti yang paling utama bab kata Datin tadi, cari waktu yang dan kebijaksanaan kita untuk mencari waktu yang mungkin kalau keluar honeymoon bersama dengan anak-anak, bawa anak-anak, so saya faham orang perempuan
dia rasa tak secure kalau anak tak ada duduk dengan dia. Kan? So dan si suami pun kena faham. So kalau isteri duduk dalam keadaan yang tak selesa, fikirkan anak dan sebagainya, so matlamat nak cari bahagia tu dalam honeymoon tu dia tak akan muncul. Jadi biar dia bawa sekali tak apa. Kan? So cari waktu. Yang paling penting cari waktu. Yang kedua, capai matlamat dia itu bahagia tu. InsyaAllah. Okey, dan saya terbaca dalam Instagram dalam bahasa Inggeris, life is fragile, don't take it for granted. Say how you feel, do what you want. Kita katakan, luahkan perasaan kita. Dan mungkin sedikit daripada Datin lah di penghujung ini, bagi tips sedikit Datin. Okey, tips apa kebahagiaan. Kebahagiaan hari honeymoon, supaya hari-hari honeymoon. Kebahagiaan rumah tangga para wanita, para isteri, para ibu di luar sana, rasailah, orang kata rasailah hari-hari honeymoon. Rasailah. Kalau rasa macam tak rasai, buatlah. Create lah benda tu. Jadikanlah. Sebab ibu ni macam seorang pelakon sebenarnya. Ibu ni dia kena dengan anak berlakon macam ni. Dengan suami dia kena berlakon macam ni. Jadi dia kena createkan suasana cerita tu, cerita rumah tangga tu bagi cantik, bagi bahagia, bagi happy. Yang penting happy tu. Jadi macam mana? Ibu ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Iaitu isteri memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam rumah tangga. So kalau tiada isteri tak bahagia, susah nak cari, orang kata nak cari kesempurnaan rumah tangga tu susah. So jadi isteri ni memainkan peranan yang penting. So kepada ibu, kepada wanita di luar sana, try cari. Jika anda kurang bahagia hari ini, anda cuba cari dan create something yang boleh membuatkan anda, suami dan juga anak-anak happy. InsyaAllah. InsyaAllah. Selain itu berdoalah. Kita rumah tangga ni kita kena banyak berdoa. Sebab apa? Sebab rumah tangga ni apa orang kata macam tiang agama tu. Jadi kita kalau runtuh rumah tangga tu, masya-Allah, sayang sangat-sangat. Apa guna kita kahwin kan? Apa guna kita mendiri ke akad nikah tu, Ustaz? Jadi kalau kita boleh mempertahankan rumah tangga, kalau kita boleh menjaga rumah tangga dengan baik, cantik, insya-Allah dalam doa sekali, isteri punya doa tu, ibu punya doa tu, tiada hijab. So kalau kita sentiasa berdoa, insya-Allah rumah tangga kita bahagia dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Penutup yang begitu cantik sekali daripada Dr. Rebecca. Datin lupa. Datin kena sebut tadi. Doakan supaya diorang honeymoon tahun depan. Kahwin dulu. Sebab honeymoon Cik Saiful. InsyaAllah. Gurau-gurau jangan marah. Okey, baik. Kami berharap perkongsian daripada Datin Rebecca dan Cik Saiful memberikan anda persepsi yang cukup berbeza mengenai honeymoon lah. Hari-hari honeymoon. Mungkin hujung minggu ni bolehlah anda pengguna tika ke, buat kempen dekat belakang rumah ke, bersama dengan anak-anak dan juga keluarga. Baik, sekali lagi terima kasih Datin Rebecca dan Encik Saiful. Semoga Hawa kahwin dululah ya. Kita tengok macam mana nanti. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.